Sebelum itu, dengarlah penjelasan secara singkat. Pertama sekali, kita melambatkan sahur. Hadirin dan hadirat, sahur walaupun hukumnya sunat, tapi sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahur banyak membawa berkah. Sabda Nabi, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah. Sesungguhnya makan sahur itu banyak membawa berkah. Dengan sahur, kita layak mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Biasanya yang mendapat selawat dari Allah dan malaikat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat 56 dari surat Al-Ahzab. "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kita jadi jealous. Kita ingin mendapat selawat dari Allah dan para malaikat. Bagaimana caranya? Caranya ialah sahur. Sabda Nabi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang makan sahur. Makan sahur tak semestinya banyak. Sabda Nabi, "Tasahharu walau bijur'atin mimma." Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air, segelas susu, sebiji apple. Tak perlu banyak. Semua kita tahu makna sahur, iaitu sepertiga akhir malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur. Selesai sahur, masanya dengan azan subuh lebih kurang membaca Al-Quran 50 ayat Al-Quran. Mungkin 50 ayat Al-Quran kita boleh baca dalam 15 minit, 20 minit. Kalau hari ini subuh 6.15 sebagai contoh. Hendaklah sahur kita berakhir jam 6. Lebih kurang. Itu maknanya Nabi melambatkan sahurnya. Dan bukan namanya makan sahur. Kalau makan jam 10 malam, kalau makan jam 12 malam, sebab itu bukan sahur. Semua kita tahu sahur adalah nama timing, iaitu sepertiga akhir malam. Bermula dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu sahur. Makan hendaklah pada masa itu. Dan lebih daripada itu, kepentingan sahur ini, kata Nabi, ia adalah pembeza antara puasa umatku dengan puasa Yahudi. Sabda baginda, "Al-farqu baina siyamina wa siyamil yahud aklatus sahur." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembeza antara puasa umatku dengan puasa Yahudi adalah makan sahur. Yang kedua, adab yang kedua, mempercepat berbuka. Maknanya begitu masuk waktu maghrib, hendaklah berbuka.
Jangan dilewatkan. Itu di antara adab-adab berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ummati bi khair." Umatku senantiasa dalam kebaikan jika mereka melaksanakan dua perkara. Melambatkan sahur dan mempercepat buka. Melambatkan sahur sebagaimana yang kita jelaskan dan mempercepat buka, maknanya masuk waktu maghrib saja berbuka. Jangan ditangguh-tangguhkan. Mak berbuka mak. Ayah, nantilah habis salat maghrib. Atau nantilah nanti. Mak dan ayah masih tahan lagi. Habis tarawih. Ini semua komen orang yang jahil dengan sunnah Nabi. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u qabla salatil maghrib wala ta'jalu an asya'ikum." Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Idza quddimal asya'. Asya' maknanya makan malam. Kalau isya itu salat isya. Kalau ainnya berbaris di atas asya itu dinner. Makan malam. Kalau makan siang pula dipanggil ghada. Mungkin bahasa kita ghada ini agak kasar. Tapi itu sebenarnya bahasa Arab. Sebagaimana kata-kata Nabi Musa kepada sahabatnya ketika mencari Nabi Khidir. "Atina ghada'ana." Tolong bawa ke sini makan siang kita, makan tengah hari kita. Ghada itu lunch. Jadi hadis tadi, apabila makan malam asya sudah terhidang, dahulukan makan malam daripada salat maghrib. Wala ta'jalu, jangan gopoh gapah ketika berbuka. Jangan gopoh gapah an asyaikum, ketika makan malam itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pula anggap, nanti sajalah. Kan makin bagus, makin lapar, makin lama kita berlapar. No. Orang faham agama, dia akan senantiasa sesuaikan kegiatan dan aktivitinya dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Sebagaimana ayat 36 Al-Ahzab tadi. Dengan kata lain, mukmin mukminat no choice. Dalam hidup ini no choice. Kecuali ikut pilihan Allah dan pilihan Rasul. Kecuali ikut ketetapan Allah dan ketetapan Rasul. Dan di sinilah bapa-bapa dan ibu-ibu, para pemirsa sekalian, pentingnya kita terus menambah ilmu. Terus menambah ilmu. Banyak lagi rupanya ilmu-ilmu Islam berasaskan Quran dan Sunnah yang kita belum dengar. Dan berbuka yang paling baik adalah dengan rutab. Rutab ini kurma yang masih muda.
sebahagiannya masak, sebahagian lagi masih kuning. Itu namanya rutab. Tapi yang warnanya kehitam-hitaman itu namanya tamar atau kurma. Rutab lebih utama, kata Nabi. Baru kurma. Nah, kalau kedua-duanya tidak ada, lebih baik kita awali buka dengan air. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.